Datuk Seri Wan Azizah dan rakan-rakannya dengan rakan-rakan yang lain, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula kebanyakannya masanya dihabiskan dalam penjara. Mereka terus membawa obor keadilan sehingga pada tahun 2008 keadilan mencapai kemenangan yang agak besar dan menguasai memerintah negeri bersama Pakatan Rakyat di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah dan beberapa tempat yang lain. Di kemenangan yang besar dicapai oleh Parti Keadilan hasil istiqamah khasnya pemimpin utamanya, iaitu Datuk Seri Wan Azizah dan rakan-rakannya, termasuklah Dr. Saisun Ali dan lain-lain lagi. Banyaklah kalau saya nak namakan satu persatu. Kemudian diikuti dengan pilihan raya 2013 dan 2018 keadilan mencapai kemenangan kursi yang paling banyak, single block, parti yang terbesar pada waktu itu sebelum Azimin Ali dan rakan-rakannya meninggalkan Parti Keadilan. Ini sejarah Parti Keadilan yang sekarang mereka ada ahli parlimen yang ramai, lebih daripada 38 orang. Kemudian pula mengetuai pentadbiran di Negeri Sembilan dan juga mengetuai pentadbiran di Selangor. Amanah inilah satu parti yang baru dilahirkan hasil daripada pergolakan dalam PAS. Lahirlah Parti Amanah pada 16 September 2015. Kemudian parti ini terus menerima ahli-ahli baru. Kebanyakannya bekas ahli-ahli PAS, kemudian diikuti dengan orang ramai yang lain. Orang Islam yang paling ramai dan bukan Islam di sekitar 15% dalam parti ini. Kemudian Parti Amanah dalam usia yang muda terus menghadapi pilihan raya kecil, terutamanya di Sungai Besar, dan diikuti dengan kemudiannya di Kuala Kangsar. Dan kedua-duanya Parti Amanah bersama dibantu oleh rakan-rakan yang lain daripada Pakatan Rakyat memang mengalami kekalahan, tapi undi yang diperolehi amat memberansangkan. Dalam usia yang muda itu, Amanah juga bertanding dalam pilihan raya Sarawak, di mana kita bertanding 13 kursi, 9 kursi hilang wang pertaruhan, 4 saja tidak hilang. Satu parti baru, dan kita bertanding di situ untuk memberitahu bahawa Amanah hadir dalam arena politik Malaysia. Dalam usia tak sampai 3 tahun, kita dihadapkan dengan pilihan raya umum. Kali ini Amanah bergabung dengan rakan-rakan yang lain, rakan kita yang lama, iaitu Parti Keadilan DAP, dan rakan baru, iaitulah Parti Bersatu, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita membentuk Pakatan Harapan. Dalam usia yang begitu muda, pilihan raya pada tahun 2018, keputusan mengejutkan, di mana Pakatan Harapan mencapai kemenangan. Tun Mahathir dilantik menjadi Perdana Menteri, dan Amanah diberi peranan yang cukup hebat bersama rakan yang lain, DAP dan Keadilan. Di antaranya kita diberi untuk mengepalai 5 kementerian, 5 menteri, timbalan-timbalan menteri, beberapa orang senator, menjadi ketua menteri di negeri Melaka, dan exco kerajaan negeri di Johor, di Negeri Sembilan, di Selangor, di Perak, dan juga di Kedah. Bagi saya, parti yang berusia 3 tahun mendapat posisi yang sebegitu rupa, satu keadaan yang mengejutkan. Di mana kalau lihat parti-parti lain, PAS sendiri nak capai satu kedudukan, nak jadi menteri dan sebagainya, hanya bergabung dengan perikatan pada tahun 73. Kemudian backdoor government pada tahun 2020. Keadilan sendiri terpaksa berhempas pulas begitu lama, sehinggalah pada tahun 2018 di bawah Pakatan Harapan mencapai kemenangan. DAP pun begitu juga. Mereka bertarung begitu lama. Paling tinggi mereka capai menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi di pangkat federal jauh sekali. Tapi pada tahun 2018 mereka juga berjaya bersama dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Dengan tanpa kita ulas sebab-sebab kerajaan itu jatuh, kita dah bercakap banyak kali dah. Bila kerajaan Pakatan Harapan tumbang dan Tan Sri Mahyudin Yassin angkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada bulan Mac yang lalu, kita hilanglah kuasa di peringkat federal, hilang kuasa di Johor,
hilang kuasa di Melaka, hilang kuasa di Perak, hilang kuasa di Kedah. Jadi dalam keadaan bila hilang kuasa ini, kadang-kadang ahli kita berada dalam keadaan bagaimana nak pergi masa depan parti ini. Ada yang rasa terkejut bila hilang kuasa. Bagi mereka orang-orang lama yang dulunya PAS, kabar adalah amanah, mereka biasa hilang kuasa, biasa tak ada kuasa. Jadi bila hilang kuasa, bagi mereka hanya mereka kembali kepada asal. Mereka boleh behave tentang bagaimana berperanan kalau tidak berkuasa. Tapi ada orang-orang kadang-kadangnya bila hilang kuasa, dia macam berasa menggelabah. Karena kalaulah dia biasa menjadi exco misalnya, tiba-tiba hilang exco. Bagaimana kedudukannya? Maka dia cari parti yang boleh menyambung untuk hidup seperti yang dia alami semasa jadi exco. Ada juga yang berangan nak pegang jawatan yang lebih tinggi. Don biasa nak jadi exco, tiba-tiba tak dapat. Dia akan berasa kehilangan. Ini adalah perkara biasa, perkara lumrah dalam mana-mana parti politik. Bagi saya melihat pergolakan yang berlaku dalam parti UMNO, melihat pergolakan yang berlaku pada PAS, melihat sejarah Parti Keadilan yang sekarang ini mempunyai ahli parlimen yang ramai, bahkan presidennya disebut bakal Perdana Menteri. Mereka lalui tribulasi parti ini begitu lama dan getir dan payah. Dan amanah bagi saya apa yang kita lalui sekarang, seorang dua meninggalkan parti itu adalah terlalu kecil lah untuk kita lalui pada masa yang akan datang. Kita yang pentingnya, pimpinan yang ada kena terus, bahasa yang sering kita guna, istiqamah. Dengan konsep yang kita bawa, iaitulah peduli, amanah dan progresif. Islam rahmatan lil alamin. Terus kita kumandangkan, insyaAllah amanah mempunyai masa depan yang cemerlang. Itu keyakinan saya. Baik, Wabi, kalau kita melihat naratif sekarang ini, di mana apabila ada seorang dua adun daripada Parti Amanah Negara yang keluar daripada parti, bertindak keluar daripada parti, dan disebabkan mereka adalah pemimpin-pemimpin adun di peringkat negeri, maka ada juga ahli yang menokong mereka. Jadi kebanyakan ahli ini mengkritik bahawa pimpinan Parti Amanah Negara lambat untuk menyatakan pendirian. Sebagai contoh, pendirian sama ada menokong Tun atau menokong Anwar. Adakah ini naratif yang sepatutnya Parti Amanah? Itu tak ada. Kalau dalam parti lain, yang meninggalkan parti itu, presidennya sendiri, Datuk Asri. Ya. Yang meninggalkan parti itu naik presiden Ustaz Nakai. Yang meninggalkan Parti Keadilan dulunya ialah naik presiden. Yang meninggalkan UMNO itu ialah Datuk Un. Jadi apa yang berlaku dalam amanah ni kecil. Itu adalah kecil. Titik bengek nak tinggalkan parti, dia akan beri alasan berbagai-bagai. Kalau Tun Mahathir bangun menentang partinya sendiri UMNO, dia bagilah alasan-alasannya. Kalau Datuk Hassan Adli, bila PAS mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional, dia tak keluar. Dan dia adalah hujah-hujahnya. Artinya nak keluar amanah pun ada hujah, nak masuk pun ada hujah. Bagi saya hujah-hujah tu saya tak mau jawab apa-apa sebab banyak hujah. Kalau rakan-rakan daripada keadilan yang meninggalkan keadilan, ada hujahnya. Dan rakan-rakan daripada UMNO meninggalkan UMNO, ada hujah. Dan rakan-rakan yang meninggalkan amanah, dia kena tanya dia, banyaklah hujahnya. Tapi bagi kita, pembeda akan terus memberi keyakinan. Dan ramai lagi sekarang ni orang yang sedang memerhati dan akan menyertai Parti Amanah. Yang nak meninggalkan tu kita tak boleh buat apa. Kalau kita kata macam dulu kami dalam pimpinan PAS, Ustaz Nakai nak meninggalkan PAS. Tentu dia ada hujah sebab dia seorang pemimpin yang bijak, bukan sebarang orang. Tapi hujah-hujahnya itu adakah diterima oleh ahli PAS pada waktu itu? Ya. Itu soal lain. Begitu juga sekarang ni yang mengatakan kita ni mirip Mahathir lah, mirip Anwar lah, mirip Tengku Razali lah, mirip Lim Kim Siang kan. Dia boleh hujah apa-apa pun. Tapi yang paling pentingnya, kita dalam Pakatan Harapan.